bukan yang cerdik pandai itu. Begitu juga bila kita dapat rezeki ni, ada juga perantara malaikat yang menghantar rezeki ni. Bukan sebab kita ni rajin sangat pergi kerja tu, itulah sebenarnya mendatangkan rezeki. Tak. Ikhtiar tu kita buat lah. Rezeki tu yang menghantar kat situ tu siapa? Allah. Siapa yang buat kerja tu? Malaikat. Kemudian masuk pula satu malaikat lagi, malaikat nombor 3. Berkata malaikat ni membagi salam juga, Assalamualaikum. Hai hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan dengan nafas engkau. Aku tuntut di masyrik dan maghrib, maka tiada aku dapat satu nafas daripada segala nafas engkau. Aku nak bawa nafas ke kau ni tak ada dah. Kita belajar sains, lagi ada oksigen boleh bernafas. Kalau betul dakwaan itu, selagi ada oksigen kita boleh bernafas. Habis orang yang mati tak ada oksigen ni. Ada oksigen, nak tarik tak boleh? Tak boleh. Tak ada lah. Kalau betul kata oksigen ni lah yang sebenar-benar menghidupkan kita, bukan Tuhan, bukan malaikat. Kenapa kan suruh mati tu kenapa? Tak boleh pula. Kata wujud Tuhan, wujud Tuhan. Salah satu daripada tafsiran, nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Kata Allah Ta'ala, kami ni lebih dekat pada kamu daripada urat musi, urat meri. Maka salah satu tafsiran daripada ayat itu, maknanya kalau kita telik pada ilmu kita ni sampai sini je. Hebat mana ilmu manusia ni, dia sampai kat sini. Maknanya dia hanya tahu kehidupan ni bila nadi dia masih bergerak. Kita doktor kena cari kena cari sini. Matilah kan. Matilah. Sampai sini ilmu ni. Lebih itu dia tak tahu dah. Padahal kami, kata Allah, akrabu minkum min hablil warid. Kami dekat lagi. Kami lebih tahu daripada kamu. Kamu punya ilmu sampai sini. Kami lepas tu kami tahu apa yang berlaku pada kamu. Ni. Kata Allah Ta'ala dalam ayat lain, wa id balaghatir ruh halquma wa antum hina idzin tanzurun. Ingatlah ketika ruh sudah sampai di halqum. Kamu menyaksikan, kamu nampak tarik bila orang nak mati tu. Sampai tu je lah kan? Kamu nampak tu. Nampak roh tu ditarik tu. Tanda-tanda tu nampak. Zahir mati tu ada yang mematikan. Tengok. Maka kita tengok apa lagi. Datang pula malaikat keempat. Berkata malaikat ni, Assalamualaikum. Kata dia, hai hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan dengan ajal engkau. Ajal sebenarnya makna apa ajal? Ajal ni bahasa Arab. Bahasa Melayu tempoh. Tempoh tamat. Expired date. Ajal engkau ni aku tuntut pada bumi. Masa, ajal tu masa, tempoh masa kita kat bumi. Aku cari di masyrik, aku cari di maghrib, maka tak aku dapat bagimu satu saat, dua pun. Aku cari-cari tak jumpa dah. Kemudian masuk pula atasnya malaikat al-kiramul katibun, malaikat yang mulia yang menulis. Makin daripada pihak kanan, daripada pihak kiri. Maka berkatalah malaikat yang belah kanan itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hai hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan dengan amal engkau yang baik-baik. Maka dikeluarkanlah akan sahifah, buku catatan yang bercahaya-cahaya, terang cahaya. Maka dilintanglah ia akan dia atasnya. Maka berkatalah ia, telik olehmu pada amal engkau. Maka pada ketika demikian itulah suka, ia seronok. Nak mati ni seronok tengok buku catatan dia bercahaya. Nampak catatan-catatan kat dalam tu. Dan manis mukanya. Seronok tengok amal ni. Haji, ngaji, belajar kitab.
Semayang sunat, oh penuh muka aku ni. Dan berkata pula malaikat belah kiri, Assalamualaikum, hei hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan atas amal kau yang jahat. Maka dikeluarkannya sahifah berwarna hitam, kertas hitam. Maka dirintam dia akan dia ada hitam ni. Tengok ni amal jahat kau ni. Maka berkata ia tilik olehmu kepadanya. Maka pada ketika demikian itulah mengalir peluhnya. Peluh. Kemudian meneleh ia akan ke kanan dan ke kiri, kerana takut daripada membacakan sahifah itu. Oh, segala maksiat aku dicatat di sini. Segala yang aku buat semua ada dalam ni. Maka menggulung oleh malaikat itu, maka mencampak ia akan dia atas bantal. Gulung sahifah, pak dicampak. Kemudian berpalinglah malaikat itu, maka masuk pula malaikat maut. Dan daripada kanannya malaikat rahmat, dan daripada kirinya malaikat azab. Dan beberapa malaikat itu punya ramai. Tadi malaikat rezeki, malaikat air, malaikat jaga nafas, 4 orang malaikat tu. Lepas tu malaikat ajal, tempoh habis, datang kiraman katibin 6 orang malaikat. Dah habis 6 ni, masuklah malaikat maut. Sebelah malaikat maut ni 2 orang asisten, malaikat azab, malaikat rahmat, 3 orang. Yang last, kita kasyful wadiah ni, benda kita tak dapat, itu wajib kita beriman. Benda berlaku di sebalik tabir. Lepas tu apa dia kata? Dan daripada kirinya malaikat azab, maka setengah daripada mereka itu, mereka orang yang nak mati, orang yang dihelakan nyawa, ditarik nyawanya dengan hela yang sangat tarik. Hela tu setap, disetap nafas tu, setap nyawa dia. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang ditinggalkan akan sebagai tinggal, ditanggalkan. Dia tak kacau, dia tak tarik sekaligus. Dan setengah daripada mereka tu orang yang diambil nyawanya mudah, dia ditinggal, dia ambil mudah, akan sebagai mudah ambil slow-slow. Maka apabila sampai roh itu akan halqum, idh balagatil halquma, apabila sampai roh ke halqum tu, mengambil oleh malaikat maut akan rohnya. Maka jika ada ia daripada ahli bahagia, menyeru ia akan malaikat rahmat. Jadi malaikat yang cabut ni malaikat maut. Jadi kalau dia ni orang yang sa'adah ni, dia orang bakal masuk syurga. Lawan dia syaqawah, orang bakal celaka masuk neraka. Dia 2 kan? Tak ada nombor 3. Jadi kalau dia tengok ni bakal masuk syurga, dia panggil malaikat rahmat. Buku catatan semua siap. Jadi kalau dia tarik, dia tengok ini bakal masuk neraka, dia panggil malaikat azab. Dia kerja malaikat. Standby belakang. Macam kat dalam mahkamah, siap dah, polis siap dah, nak buat masuk penjara. Maka jika ada orang bahagia menyeru ia malaikat rahmat, diserahkan nyawa kepadanya. Dan jika ada ia ahli celaka, ahli syaqawah, diserukan malaikat azab dan diserahkan nyawa itu kepadanya. Maka mengambil malaikat akan roh itu, maka nyawa naik ia dengan dia kepada hadratul rabbil alamin, naik kata kepada maqam hadrat. Jika ada ia daripada nyawa ahli bahagia, maka firman Allah Ta'ala, kembalilah oleh kamu akan dia kepada badannya, hingga menilik ia barang yang ada ia daripada jasad. Jadi kalau roh tu roh yang baik, Allah kata
Kau bawa balik roh ni, roh kat badan dia sampai dia nampak, menilik dia barang yang ada dia daripada jasad dia. Tengok, pergi tengok kat badan dia tu, tengok. Kemudian dibawa turun oleh malaikat itu, dan serta mereka itu roh, maka dihantar oleh mereka itu akan dia kepada pertengahan rumah. Ini kadang-kadang jadi satu kekeliruan. Ada orang tanya, cuba tengok, urusan rezeki semua kat langit. Segala catatan amal dihantar ke langit. Tuhan kat langit lah. Auzubillah. Senang sangat buat satu kesimpulan. Disebabkan semua urusan di langit, maka Tuhan tu di langit. Kalau kita tak percaya Tuhan di langit, kita ni tak beriman dengan Al-Quran. Auzubillah. Siapa kata macam tu? Semua kita dah terang dan jelas dalam tauhid. Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu tidak berada di bawah ataupun di atas. Kerana di atas atau di bawah itu menunjukkan pada tempat. Kita kena faham Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak seumpama sesuatu. Tak di atas, tak di bawah. Kadang nak gelak lah orang ni, Tuhan ni, cuba tengok ayat dia, semua kata Tuhan ke atas. Pengurusan tu dibuat di atas, kata atas itu mulia, bawah itu hina. Maka dijadikanlah segala urusan itu dibubuh kat langit, tidak di bumi. Kalau kat bumi, ramai dah kita pergi cari. Kalau Allah buat urusan dekat bumi, habis. Allah letak kat tempat tinggi, menunjukkan benda itu satu benda yang mulia. Mulia kan letak kat atas, kita letak di bawah. Sudut itu bukan makna Tuhan ada dekat langit tu. Tuhan tak ada dekat langit, Tuhan tak ada tempat. Kalau dia bertempat, serupalah dia dengan makhluk. Ini itiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak bahas sebanyak lagi, bahas sikit je, bagi terang sikit-sikit, jangan salah faham. Dan serta mereka itu roh, maka dihantar oleh mereka itu akan dia kepada pertengahan rumah. Maka menileklah ia akan orang yang duka cita ia atas dia. Tengok, ramanya orang sedih kat aku. Dia bagi peluang, Allah bagi peluang kat dia. Sebab ini roh yang baik ni, Tuhan bagi dia peluang. Dia tu baik, Tuhan tengok. Dan akan orang yang tiada duka cita ia atas dia. Tengok, ni sedih, ni tak sedih, dia tengok. Dan ia tiada kuasa nak berkata-kata, sebab dia duduk dalam satu alam ni, alam barzakhiah. Dia bukan dalam alam ni, satu alam lain. Kemudian ditanggungkan jenazah itu kepada kuburnya. Jadi maknanya kita faham sini, kalau kita faham dalam kitab ni, memang betul kan? Roh tu balik ke rumah, melihat kepada macam mana sanak saudara dia, siapa sedih, siapa tak sedih, memang betul. Tapi tak semua roh, dia roh yang bahagia. Tapi tengok, kemudian dibawa jenazah ke kubur, maka menyuruh Allah bawa dikembalikan roh itu kepada jasadnya, seperti barang yang ada ia dahulunya dalam dunia. Macam mana? Roh balik dan jasad balik. Dan telah bersalah-salah riwayat padanya, telah berkata setengah mereka itu dijadikan roh pada jasadnya seperti barang yang ada ia dahulu, kemudian duduk ia dan ditanya akan dia. Jadi ada khilaf ulama. Jadi masuk roh patah balik ni masuk, macam mana masuk? Satu kaul kata roh ni masuk dalam badan setengah, ngam-ngam supaya dia boleh jawab. Tapi bila dia masuk, kemudian dia bangkit balik tu, bukan dalam alam dunia, adalah alam barzakh. Dia kehidupan kita tidak ada dalam 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, baru alamul akhirah. 5 jenis alam. Tiap-tiap satu alam ni ada peraturan-peraturan, aturan-aturan yang diatur oleh Allah. Cara rezeki dia, cara dia hidup, bernafas tak bernafas, setiap alam lain-lain. Misalnya kita duduk, asal kita duduk alam roh. Ke alam roh tu tak ada makan, tak ada minum.
Tapi sama-sama roh ni dia kenal. Dia kenal. Lepas tu bila masuk ke muka bumi ni, kadang-kadang kita jumpa satu orang tu macam dah lama kenal, padahal baru jumpa. Kata para ulama, kerana roh tu dia pernah berjumpa di akhirat, dekat alam roh. Setiap roh yang pernah berjumpa di alam roh, dia akan berjumpa di alam dunia. Pasti jumpa. Dan dia akan mesti dia rasa macam dia kenal alam roh. Dekat situlah berlakunya soalan Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum? Bala syai'an. Allah Ta'ala tanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Roh menjawab, bahkan kaulah Tuhan kami. Kemudian masuk alam rahim. Alam rahim makan cara lain pula. Masuk ke perut, masuk ke darah. Bukan ke mulut, perut tadi besar. Satu jenis satu. Tak melihat, cuma mendengar. Bila roh tu masuk, duduk dalam perut. Yang menarik dia, keadaan tubuh, posture kita dalam perut tu macam dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, berserah. Yang ketiga, alam dunia yang kita hidup sekarang ni. Ada makan, ada minum, ada besar, ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada senang. Kemudian alamul barzakh pula. Barzakh ni makna alam, satu alam yang menjadi persimpangan, yang menjadi dinding antara dunia dengan akhirat. Dia duduk tengah. Nak kata dia dah masuk akhirat belum lagi, dia masih kat dunia ni. Nak kata dia macam dunia ni, tidak juga. Tak. Dia masuk ke roh, dia bangkit. Bangkit tu kat mana bangkit tu? Bangkit kat bumi ni. Tapi dalam alam barzakh. Bangkit kat kubur tu. Kat kubur tu lah. Roh tu masuk dalam jasad, masuk jasad lah. Tapi bila dia bangkit, dia sedar, dia duduk dalam alamul barzakh. Alam yang mana alam ini Allah cipta, duduk antara dua, dunia, akhirat. Dia tengah barzakh, dia tak campur. Alamul barzakh nama dia, barzakhun. Dia kat tengah-tengah. Lepas tu dia kata sini, dia satu pendapat dia terlidu. Dia masuk sampai dia boleh duduk balik. Lepas tu baru disoal. Dan telah berkata setengah ulama, adalah soal itu bagi roh juga, bukan jasad. Setengah ulama kata yang disoal itu roh, jasad tidak, jasad habis. Dan berkata setengah mereka itu, masuk roh itu pada jasad hingga dada. Sampai sini. Dan berkata yang lain pula, antara jasad dan kapan. Dia celah, dia halus benda tu. Ni kapan, ni jasad, dia duduk kata celah. Dan pada tiap-tiap pendapat yang demikian itu, sungguhnya telah datang athar, jadi perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan Nabi SAW, dan yang sahih di sisi ahli ilmu, bahawa ikrar, mengaku oleh hamba itu dengan azab kubur. Dan janganlah ia masyhur dengan kaifiatnya. Ujung dia kata ahli sunnah wal jamaah, kata ulama, kita kena yakin siksa kubur ni berlaku, kena yakin benda ni boleh terjadi. Adanya soal jawab tu, kaifiat jangan tanya. Jangan fikir macam mana roh masuk, tak nampak, nak pergi kaji pula. Nak jadi seekers, ghostbuster, cari pula hantu malam-malam, pergi kat kubur, tak payah buang masa. Tak dituntut kita pergi mencari, nak pergi tengok malaikat soal macam mana, tak payah. Buat kajian pula, tak payah. Tak dituntut. Ini perkara sam'iyat, bukan perkara mar'iyat. Perkara yang beriman dengan sebab kita dengar. Dengar siapa cakap ni? Ulama. Ulama dapat mana? Daripada Tuku. Tuku dapat mana? Sampailah pada Nabi SAW. Percaya. Sidik. Habis. Jangan dikaji. Ini perkara sam'iyat. Nak kaji dengan akal tak boleh. Lepas tu dia kata sini, apakah roh itu balik sampai dekat paras pinggang atau dada, atau duduk antara kapan dengan jasad, jangan dikaji. Cukup kita beriman kerana setiap satu pendapat ni ada athar, ada athar sahabat, ada kaul itu, ada pendapat ini. Boleh tengok dalam kitab Ruh, Ibn Qayyim ada jelas kat sini. Tapi yang sahih, ahli ilmu kata kena mengaku azab kubur ni ada. Azab kubur ni wujud. Percaya tu.
Percaya itu bukan dengan perantaraan kita nampak, perantaraan kita dengar. Sam'iyat yang memberitahu kita ini daripada Tok Guru ni bersambung sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu, cukup tekan. Dan telah berkata Faqih Abu Laith rahimahullah ta'ala, barang siapa berkendak ia baru hendak melepaskan daripada azab kubur, maka atasnya baru melazimkan 4 perkara. Ada 4 perkara yang dia kena buat supaya dia terlepas dari azab kubur, dan menjauhkan akan 4 perkara. Apa dia 4 perkara yang kita kena buat supaya kita ni selamat masa kubur? 4 perkara yang melazim dia akan dia itu. Yang pertama, pelihara akan sembahyang. Itu je. Banyak kita dengar cerita orang yang tak jaga sembahyang, tapi orang tak dibenarkan cerita lah, tapi berlaku. Setengah daripada azab yang kadang-kadang Allah tunjuk, digali kubur nampak ular. Berlaku dalam zaman Sayyidina Umar. Kali-kali tengok ular, kali sini ular lagi, kali satu lagi ular lagi. Lama-lama semua jumpa Amirul Mukminin, ya Sayyidina Umar, kami pun tak faham dah kenapa kami gali ke mana itu kan. Sebab itu syuja'ul aqrab. Itu ular, bukan ular biasa itu. Itu ular daripada akhirat Tuhan hantar untuk menggigit mayat ni tadi. Sebab apa? Li'annahum tarakus salah, sebab tak sembahyang. Allah, sekali dia gigit 40 hari tak hilang bisa. Sekali gigit. Sakit tak baik. Corona bukan lah. Kita corona takut syuja'ul aqrab, kita tak boleh. Takut corona nanti kena mati nanti. Ingat dah mati, cerita habis kan? Maknanya cerita tak habis. Ular tunggu-tunggu tu. Ular syuja'ul aqrab, gali-gali kat situ. Gali-gali sana. Allah, tak lepas. Sekali-sekali Allah Ta'ala buka yang lain, biar kita tengok. Kebanyakan masa ditutup sebagai rahmat. Tak nampak Ustaz, saya gali-gali tak nampak. Rahmat, Tuhan tak nak bagi tengok. Sekali-sekali Allah buka, tak bagi takut. Sekali-sekali Allah buka, tapi banyakkan masa Allah tutup sebab kesian ke mayat ni. Nanti apa orang kata, belum cerita akad berat lagi, belum cerita bau lagi, belum cerita semua tu lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat. Ini pertama, pelihara sembahyang. Nak selamat, jangan sampai kena azab kubur. Nombor 1, sembahyang. 5 waktu jangan tinggal, jaga baik-baik. Yang kedua, bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mengangkat bala. Banyak cerita-cerita orang yang ahli fasik, banyak saya cerita. Bila kubur, tengok-tengok, bercahaya kubur. Bila ditanya, apa amalan anak macam ni? Rajin sedekah. Amal sedekah, nur, selamat tak kubur. Yang ketiga, membaca Quran. Amal baca Quran. Al-Quran hujjatun. Quran tu hujah. Quran itu menarik barakah, cahaya, menarik rahmat. Betul? Apa beza kita baca Quran tepi kubur dengan kat rumah kita hadiah ke mayat? Beza. Quran ni di mana dibaca, di situ rahmat tu. Atau setengah-setengah amalan-amalan orang pondok, kalau dia orang meninggal 7 hari straight baca Quran tepi kubur. Bukan bid'ah, Ustaz. Bid'ah. Gila. Cik bid'ah. Mana yang nak jawab? Rahmat turun, tu semua orang tahu. Di mana Quran dibaca, di situ rahmat turun. Doa sampai bacaan Quran pada si mati itu tak usah cerita dah. Itu dah muktamad dah sampai. Dengan doa sampai dah. Itu bacaan dia. Masalah rahmat turun. Kalau baca kat rumah, rahmat turun kat rumah lah. Pahala sampai pada si mati. Kalau baca di tepi kubur, pahala sampai di mati, rahmat turun. Rahmat turun. Tu setengah ulama dia tak boleh putus. Lepas seorang-seorang baca, jangan berhenti. Biar rahmat tu turun terus pada ahli kubur tadi. Maka dia kata sini, ini yang ketiga, ya. Apa lagi kalau yang mati itu banyak membaca Quran. Banyak baca Quran. Yang keempat, selamat bersekubuhnya orang yang membanyakkan tasbih, zikir. Maka bahawasanya segala perkara ini menerangkan kubur
dan meluaskan dia kubur. 4 perkara. Apa 4 itu kan? Jaga solat. Yang kedua, banyakkan sedekah. Yang ketiga, rajin baca Quran. Yang keempat, membanyakkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sucikan Allah, banyak zikir. Ni terang kubur ni, luas kubur ni. Adapun 4 perkara yang menjauhilah ia akan dia itu, menyebabkan cepat siksa kubur datang. Yang pertama, dusta, suka bohong. Bohong je. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, suka mengadu-ngadu. Ngadu-ngadu maknanya suka menjadi orang pengadu domba. Orang ni gini, orang ni bagi gaduh. Yang keempat, tiada istibrak daripada kencing. Bila kencing tak terus semayang. Jadi ada lagi kencing tu, dia tak boleh hand, dia biar kencing tu. Bila solat keluar. Dan sungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikanlah olehmu daripada kencing, maka bahawasanya kebanyakan azab kubur itu disebabkan tak jaga kencing. Jadi bukan makna azab kubur ni benda lain, tak ada sebab lain. Tapi 4 sebab ni adalah hadis special Allah Nabi sebut. Orang bohong, orang khianat, orang ngadu domba, orang tak istibrak, kencing dia tak jaga. Sampai Nabi pacak pelepah kurma 2. Ada satu hadis Nabi, ada 2 kubur tu Nabi tengok tembus. Ni 2 kubur ni tengah kena seksa. Nabi kata minta pelepah kurma, ambil pelepah pacak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tanfa'u hadhihi al-jalidah, adakah bermanfaat pelepah kurma batin? Rasulullah kata, selagi pelepah kurma ni menghijau, zikir daripada pelepah ni sampai pada si mati. Dari situlah dia ambil hukum, dikiaskan. Kalaulah pelepah kurma yang dipacak di zikir dia sampai, bermanfaat pada si mati, apatah lagi orang hidup menghadiahkan tahlil, menghadiahkan zikir, menghadiahkan istighfar, pahala tu pokok sampai. Takkan kita tak sampai? Ustaz, itu akal Ustaz. Apa pula itu kias? Dalil agama ada 4, Quran, hadis, ijma', kias. Kias lah. Apa susah? Siapa yang buat kias ni? Bukan kita, ulama. Ulama kita dah buat kias lah, pakai. Tak sabar banyak-banyak, pakai terus, senang. Hidup senang. Tak usah jadi macam Wahabi, pening balik. Pergi bahas pula dah. Sampai tak sampai, mati. Duk bahas sampai tak sampai, pening. Dah lah mati. Tak tahu sampai, kan rugi tu. Rugi lah. Hari arwah tak boleh ni, tak boleh. Aduh, kalau aku tahu lah. Kalau aku tahu tak nak aku jadi Wahabi. Misal kita senang ikut ulama. Alhamdulillah dapat. Lepas tu kata beri. Kemudian kata dia, turun pula oleh malaikat yang sangat keras kelakuan keduanya, dan memilih oleh keduanya akan bumi dengan tarik, membelah keduanya. Malaikat di bumi ini dibelah dengan taring keduanya. Ini memang ini adalah hadis sahih. Malaikat ni munkar wa nakir. Macam mana sifat dan diceritakan dalam hadis? Ainahuma azraqani, 2 matanya kebiru-biruan. Bukan biru hodoh, biru menakutkan, kebiru-biruan. Rambut dia panjang. Walahu nabani, dia ada walahuma nabani, ada 2 taring. Taring itu pula panjang sampai ke bumi. Bila dia jalan, seret. Diseret. Taring itu diseret, terkoyak, terbelah bumi, dan membawa cemeti daripada neraka. Bawa cemeti. Na'udzubillah. Takut. Lepas tu bila dalam talqin begitu, apabila datang 2 orang malaikat munkar dan nakir itu, janganlah kau takut.
Ketahuilah keduanya itu makhluk Tuhan. Kenapa nak bagi tahu gitu? Sebab diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat dua malaikat dia memang menakutkan. Memang takut. Kalau dah dijelma depan kita dia pingsan. Belum mati dah mati pula. Buat dah mati. Macam itulah menggerunkannya. Yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membelah oleh kedua tali ini bunyi barulah keduanya itu namanya siapa? Munkar dan nakir. Apa makna munkar tuan-tuan? Munkar maknanya tak dikenal, nakir maknanya tidak mengenal. Munkar tak dikenal, kita tak kenal siapa dia. Siapa ni? Guru ni orang. Dia pula nakir, tak kenal kita. Jadi tak boleh sokong. Nak rasuah tak boleh. Nak pergi lepas tak boleh. Bagi duit sikit lepas. Mahkamah dunia boleh lah. Mahkamah akhirat nak sokong ke mana? Tak lepas je. Bukan nakir tak lepas. Dunia boleh. Kau boleh tipu satu dunia. Tapi dengan Allah Ta'ala, pegawai dia orang ni, kau tak boleh sokong langsung. Sebab tu Allah bubuh nama dia Munkar wa Nakir. Dia tidak dikenal dan dia tak kenal siapa kau. Kau raja, kau sultan, kau presiden, kau siapa? Tak dikira. Munkar wa Nakir. Tak kenal dan tak dikenal. Maka duduk oleh keduanya itu di sisi mayat. Maka bertanya keduanya baginya dengan katanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Man Nabiyuka? Siapa Nabi engkau? Wa ma dinuka? Apakah agama engkau? Wa ma imamuka? Siapa imam engkau? Wa ma kiblatuka? Apakah kiblat engkau? Wa man ikhwanuka? Siapakah saudara engkau? Ya? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agamamu? Apa imam? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Jika adalah mayat itu orang yang bahagia, nescaya menjawablah mayat itu. Nak jawab apa dia tuan? Bukan jawab dengan mulut, bukan jawab dengan akal, bukan jawab dengan ilmu, jawab dengan amal. Kita tak kerti bahasa Arab, boleh kerti. Tapi masalah soalan dalam kubur ni tiga kaum. Kaum yang pertama disoal dalam bahasa masing-masing. Kaum yang kedua bahasa Arab. Kaum ketiga bahasa Syriani. Dia ada tiga kaum, tiga pendapat soalan kubur. Yang kuatnya disoal kita ni mengikut bahasa masing-masing. Kita orang Malaysia Negeri Sembilan. Siapa Tuhan kau? Kata dia Otak. Wow. Orang putih lah. Itu kaul yang utama tu, yang kuat. Dia soal dalam bahasa Arab. Tapi standard kita tengok dalam talqin tu dia bubuh bahasa Arab lah. Tapi yang sebenarnya pendapat yang paling kuat soalan dalam kubur ni mengikut bahasa masing-masing. Jadi 5 soalan ni tidak dijawab dengan hafalan. Ada orang kita hafal Ustaz, kita hafal apa-apa, masuk kubur kita jawab. Tak. Kalau boleh je tu senang. Tak boleh. Amal kita yang jawab. Apa jawapannya? Rabbi Allah, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dini Islam, Imamil Quran, Qiblatil Ka'bah, Ikhwanil Mu'minun wal Muslimin. Artinya bermula Tuhan aku itu Allah, Nabiku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku itu Islam. Sebab tu dia ajar oleh Nabi. Baca ikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa bi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wa rasulina. Raditu billahi rabba, aku redha Allah Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bi islami, dan agama Islam tu agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku redha Muhammad itu nabi dan rasul. Dibaca tu ikrar. Takut besok dalam kubur tanya tak ada jawab. Ikrar, hari-hari ikrar, tanam dalam hati itu. Ini nak jawab sebab dari imamku itu Quran. Tak pernah baca Quran, tak pernah ikut isi Quran, nak jawab macam mana?
Dan kiblatku itu Kaabah, tak pernah solat. Macam mana nak kata kiblat tu Kaabah? Saudaraku itu orang mukmin dan segala muslimun. Dan berkatalah keduanya itu bukan nakir bagi mayat. Kalau dah jawab, tidur oleh tidur. Akan sebagai tidur mempelai, tidur pengantin. Masya Allah, tidurlah oleh macam tidur pengantin. Nanti baru tidur senyum ya, pengantin macam tu. Dan buka oleh keduanya itu bagi mayat itu suatu tingkap pada hijab besar juga di sisi kepala mayat. Maka meniliklah mayat itu daripada tingkap tu kepada tempat duduknya dalam syurga. Allah. Sebelum kita tidur, betul baring itu dalam alam barzah tu dibuka pula kepada alam akhirat. Macam TV. Dilihatlah tempat tinggalnya ke akhirat tu. Tak teringat bertahun-tahun dalam kubur, 100 tahun, 200 tahun, kiamat berlaku, tak perasan. Macam tidur. Macam kita tidur bangun-bangun, dalam mimpi itu pergi sana sini, pergi London, pergi sana, balik punya lah lama, pada tidur sejak. Macam itulah perasaan orang yang mati, yang ahli bahagia itu, setelah berhasil dia menjawab 5 soalan daripada malaikat munkar nakir, disuruh tidur macam mempelai pengantin baru. Dibuka pula hijab, tengok pula tempat tinggal dia besok. Oh, seronok. Tak terasa dia kita sini tak tahu. Seronok di kubur dalam tu. Kemudian kembalilah oleh kedua malaikat itu serta rohnya kepada langit, dan menjadi oleh keduanya agar roh itu dalam qandil. Qandil ni maknanya tempat letak lilin tu. Kalau di tempat lampu yang digantung dengan arash Allah. Dan diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Surat 29 Ya. Tuan kitab tulis akan sahifah bercahaya-cahaya. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa agar kita memohon kepada Allah selepas solat atau pada waktu-waktu yang lain, agar Tuhan menganugerahkan diri kita nur atau cahaya, agar Allah memberikan nur itu ke dalam hati kita, ke dalam tubuh, kepada kedua tangan, ke muka dan ke belakang, ke atas diri dan ke bawah diri, ke kanan dan ke kiri, malahan sampai kepada kuburan sebagai istirahat terakhir di dunia ini, agar kiranya Allah memberikan nur itu. Okay, soalan saya pertama, Ustaz, apakah doa itu dan macam mana cara nak amalnya? Yang kedua, apa maksud cahaya di sini, Ustaz? Cahaya di hati, cahaya di tubuh, cahaya kepada kedua tangan, cahaya ke muka, ke belakang, cahaya ke atas diri, ke bawah diri, ke kanan dan ke kiri, dan ke kuburan. Apa maksud, Ustaz? Baik, pertama ada soalan ni tentang amalan mohon Allah menjadikan cahaya ja'ala nuran bi amami wa khalfi wa tahti wa fawqi. Itu doa tu sangat sesuai diamalkan. Panjang doa tu. Panjang. Saya pun tak hafal, saya baca. Alhamdulillah ada amalan kita dapat pada buku saya. Mari kita amalkan setiap pagi. Pagi antara sembahyang subuh, sunat subuh dengan subuh. Yang afdal ni lah. Bangun pagi, azan, sembahyang sunat subuh. Sementara tunggu subuh tu, doa tu dibaca. Awal pagi tu, lepas baca doa pagi tidur, sambung. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, cahaya nur. Apa itu? Ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang konsep nur. Nur ni banyak sebut dalam Quran. Wa ja'alakum nur wa zulumat. Nur dan zulumat, cahaya dan kegelapan. Malahan pada zaman dahulu sebelum datang Islam, manusia ni dia menyembah benda-benda pelik. Tapi benda-benda pelik yang disembah ni sebab dia tu sebenarnya dia sembah api, pada yang kita api ni cahaya. Cahaya ni benda baik. Kalau gelap ni kejahatan, benda tak baik.
Bagi pula dua Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan cahaya. Sebab fitrah manusia ni dia nak cari cahaya, cari nur. Dia tak nak yang gelap. Jadi nur ni macam-macam nur. Ada nur yang kita lihat, dia kata nur hissi. Ini nur hissi, nur yang boleh dilihat dengan mata. Ada nur yang tak boleh dilihat dengan mata. Kita panggil nur maknawi, nur sudut makna. Yang ini yang dikatakan iman. Iman boleh nampak, iman tak nampak. Iman itulah yang dimasukkan dengan nur tadi. Iman itulah nur. Kemudian sifat pada nur itu. Apa sifat nur? Sifat nur ni, cahaya ni, bila dia ada, nampak. Bila dia tak ada, tak nampak. Itu pada nur hissi. Maka nur maknawi macam tu juga. Bila dia ada dalam hati kita, ada di depan kita, maka nampaklah kita jalan yang Allah nak redai. Bila tak ada cahaya tu, tak nampak jalan, gelap. Walaupun dalam masjid, terang ni, mata tidur ngantuk, tak nampak. Atau rumah di sebelah masjid, dekat ya, ni masjid, azan punya dah kuat, terang masjid ni, tapi tak nampak. Kenapa tak nampak? Tak ada nur. Nur iman tak ada. Hati dia tak nampak. Nampak tak nampak? Itu Rasulullah. Pohonlah kamu akan cahaya di depan, cahaya di belakang, cahaya di kiri. Ini cahaya apa ni? Cahaya iman. Cahaya iman. Cahaya yang mana dengan cahaya itu hati boleh melihat jalan-jalan kebajikan. Hati nampak. Ke depan nampak, ke kanan pun nampak, ke kiri pun nampak, ke bawah nampak, ke kiri pun nampak semua. Nur imaniyah itu. Nur iman itu. Ini menarik, soalan tuan ini menarik. Sebab ada persoalan satu yang sering dihujah oleh puak-puak Wahabi. Mereka memetik satu hadis sahih, riwayat Bukhari, kata seorang Muslim ada, tentang seorang jariyah, di mana Rasulullah SAW satu hari dia berjalan, dia dekat dengan padang pasir satu, berlakulah beberapa isu. Kemudian Rasulullah tanya pada seorang hamba perempuan jariyah ini, Aina Allah, di mana Allah? Maka satu riwayat menyatakan hamba perempuan kata fis sama, di langit. Maka Rasulullah kata a'tiqha, kau bebaskanlah perempuan ini. Fahiya mu'minah, dia sudah beriman. Sibuklah puak Wahabi kata, tengok hadis ini menunjukkan Tuhan itu di atas, bukan dekat bawah. Kerana dia kata fis sama, di langit. Jawapan ulama kita banyak tentang isu, tapi saya nak pakai jawapan yang ada kena dengan soalan tadi. Ada satu kitab yang saya baca, Daf'us Syubhah, satu kitab yang dikarang pada tahun 746 Hijriah. Pengarang dia pun saya tak ingat nama dia. Dan kitab tu saya tengok jawapan ulama silam, macam mana dia jawab. Dia kata gini, dia kata bila Rasulullah berjumpa dengan perempuan Badawi, perempuan padang pasir, orang kampung, Rasulullah melihat bahawa perempuan ini cahaya, nur dia cahaya. Perempuan ni dah ada cahaya iman kat diri dia. Tapi cahaya iman itu kadang-kadang ada yang bangsa samawi, ada yang bangsa ardi. Bangsa samawi maknanya dibuka dekat langit, dibuka pintu iman itu kat langit. Ada juga yang dibuka pintu imannya di bumi. Maka ketika itu Nabi SAW bila dia tengok perempuan ni, dia tanya, Aina Allah, di manakah Allah? Maksudnya, di manakah kedudukan Allah pada penglihatan hati? Maka dia kata, fis sama. Fis sama, aku nampak cahaya, aku nampak Allah tu. Nampak Allah bukan maknanya Allah ada kat atas. Allah yang maha tinggi itu berada di langit, bukan maknanya zat Tuhan tu kat langit. Cahaya itu dibuka cahaya iman ini, sehingga dia nampak di situ. Dia nampak keimanan, dia nampak ketinggian Allah itu di situ. Maka dia kata Nabi sama. Sebab itu jawapan Nabi setelah itu, apa Nabi kata? Aktik, kau merdekakanlah perempuan ini. Dia tak kata fahiyamu muslimah. Nabi tak kata dia sekarang dah jadi muslimah. Yalah, kalau muslimah benda zahir, muslimah zahir. Tapi Nabi kata apa?
fahiya mu'minah. Dia ini beriman. Ya? Bila iman benda batin. Batin. Nabi nampak cahaya iman itu. Dia ni dah dibuka. Nabi dia ni dibuka. Dibuka nurun samawiyun. Cahaya bangsa langit. Allah banyak nur fawqi, jadikan cahaya di atas. Banyak. Kalau kita tengok ke atas, kita nampak Allah. Bukan nampak zat dia, nampak kebesaran Allah di langit. Tengok di bumi, nur. Nampak bawah ni pun Allah jadikan juga nur. Tengok kiri, nampak nur juga. Tengok kanan, nampak nur juga. Itu mana nampak Allah, bukan nampak zat dia. Kita dah mengaji semuanya dulu. Senang. Jadi kita tak keliru Tuhan kat langit dan kat bawah. Apa? Ini itu power betul. Sebab tu ada satu hadis, saya ingat dulu hadis itu hadis sahih, hadis sahih Muslim, hadis kursi, di mana Allah berkata kepada Nabi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lima lam idza maritu lima lam ta'udni, bila aku sakit, kata Allah, kenapa kau tak jaga aku? Dan apabila seorang itu sakit, kemudian datanglah seorang hamba lagi datang menziarahi orang sakit itu, fawajadtani indahu. Siapa yang ziarah orang sakit, dia akan dapati aku berada di sisinya. Maka kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita sedar Allah tak ada tempat, Allah tak sakit. Apa maksud hadis itu? Banyak. Siapa yang menziarah orang sakit, orang sakit itu hakikatnya Allah jadikan. Dia akan mendapati aku ada di sisinya. Aku ni apa ni? Aku ni. Dia ada dua jawapan. Satu, pahala aku ada di sisi orang sakit. Satu lagi, nur tadi tu. Nur tadi, dia akan nampak Allah. Dia akan nampak Allah. Dia tak nampak orang sakit, dia nampak Allah. Bukanlah kata orang sakit ni Allah. Dia nampak Allah. Sebalik segala sesuatunya Allah. Allah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pernah bersabda, afsyus salam. Hendaklah kamu tebarkan salam. Salam ini nama Allah. Tahabbtum, nescaya kamu akan berkasih sayang. Dan haram kita menyebutkan salam ni pada orang kafir, tak boleh. Jawab, kalau dia bagi pun tak boleh jawab salam. Sebab salam itu nama Allah. Maknanya bila kita bagi salam, Assalamualaikum, orang tu bila tengok kita, dia kena nampak Tuhan. Salam itu nama Tuhan. Dia punya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bagi kau juga Tuhan bernama salam. Sama-sama nampak Tuhan. Nur. Bila macam tu barulah terbit kasih sayang antara sesama kita. Kita sama-sama nampak Tuhan. Kau nampak Tuhan, kau ucapkan salam datang. Aku pun nampak Tuhan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nampak Tuhan. Nampak apa ni? Nur tadi tu kan. Nur ardi wa nur samawi. Sama ada cahaya iman itu Allah buka di langit atau dibuka di muka bumi. Kalau dibuka di langit, nampak kat langit lah. Kau nampak di bumi, nampak kat bumi lah. Nampak. Bukan mana Tuhan ada kat situ. Macam Nabi SAW diberi peluang melihat nur Allah Subhanahu Wa Taala. Terang benderang mencari hijab. Kat mana? Setinggi-tinggi tempat. Di Arash. Kat Sidratul Muntaha. Tak ada orang sampai situ. Bukan mana Tuhan ada kat situ. Dibuka hijab kat situ. Kita dah mengaji dah sebab 20. Jadi itu cara kita faham masalah nur ni. Cahaya. Kita selalu memohon nur kepada Allah. Nur apa ni? Nur iman. Dengan nur iman itu, macam mana mata zahir ini, mata mana? Mata kepala namanya dalam bahasa Arab basarun. Ini namanya ainul basirah, mata hati. Macam mana mata ni kalau tutup semua lampu dia tak nampak, gelap. Macam itu juga ainul basirah, kalau tak ada cahaya iman dia gelap. Kita tak nampak. Cahaya, Tuhan bagi cahaya. Afaman syarah sadrahu lil Islam, kata Allah. Tidakkah orang yang sudah idza dakhala nur, kata Nabi SAW, idza dakhala nur infasaha insyaraha. Nur Islam tu bila dia masuk dalam dada orang yang baru beriman, baru masuk Islam, dia rasa lapang. Rasa lapang. Sebab sifat cahaya ni bila dia masuk, terang, seronok. Sebab nampak. Kalau gelap kacau. Terang, nampak. Itulah antara konsep-konsep nur yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Dari soalan. Ustaz, sewaktu kita
habis sembahyang jenazah, imam berkata kepada jenazah, bagaimana keadaan jenazah ini baik, sehingga perkara yang saya tak mesti. Jadi kita tak tahu jenazah ini banyak dosa ke ataupun banyak ibadat. Jadi apakah kata-kata tersebut boleh ada efek pada jenazah? Diajar oleh Nabi SAW dalam satu riwayat, apabila seorang tu meninggal, lepas itu berkatalah orang-orang yang menyaksikan mayat itu, ma qaulukum ala hadzal mayit, apa kata kamu mayat ini? Khair, dia kata. Ditanya lagi, bagaimana pandangan pada mayat ini? Khair. Bagaimana pandangan pada mayat ini? Khair. Mudah-mudahan jadilah dia seperti itu. Itu doa. Itu doa dari si mayat. Padahal oleh setengah riwayat itu, apabila malaikat mendengar seperti itu, bahawa saya mayat ini ada saudara-saudara dia pula mendoakan ini, di hujung dah nak masuk kubur dah ni, menyatakan mayat ini baik, maka malaikat mencatat baik. Baik. Allah. Disebabkan ada ni jawapan daripada orang menyaksikan kata dia ni baik, walaupun asalnya amalannya banyak tak baik. Jadi di situ ada satu peluang pula, peluang terakhir ni dah, nak lepas dari kubur ni. Sebab ada pula doa yang terakhir sebelum masuk kubur ni. Dan pula orang ni kata dia ni baik, doa pada 40 orang, 50 orang, baik di doa, makbul oleh Allah, selamat. Tapi janganlah kita pula macam tu. Jadilah ustaz, saya ni jahat ni, saya dah dengar ustaz cakap ni, senanglah saya, senang nak buat maksiat. Bila mati kan saya pesan lah suruh dia orang cakap saya baik. Bukan macam tu. Ini mimbabit targhib, mimbabir rahmah. Rahmat Tuhan tu luas, luas sangat. Doa saudara pada saudara ni boleh mengangkat bala. Kita punya doa ni punya power, bala Allah ni Allah boleh angkat. Tak jadi. Seksa tadi cancel sebab ada doa orang Islam dari kita. Itu amalan yang baik yang diajar oleh Nabi SAW. Saya biarlah kita amalkan dia. Baik soalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi sultani. Allahumma la ilmi kullama nasta'mil asrarana wa ashhadu an la ilaha illa rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa